Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ayat tahun ini daripada kebanyakan daripada Sungai Lalang, Taman Sungai Lalang. Alhamdulillah, terima kasih yang dapat menghadir pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah termasuk alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dan syukur kepada Allah Ta'ala kita kumpul pada malam ini memiliki majlis ilmu bersama ramah umumnya. Ramadan datang lagi. Kalau Ramadan datang lagi tak hampir 20 hari lebih kurang persediaan ke Ramadan dan dalam bulan Ramadan. Jadi bagi kepada Ustaz Ghazali bin Ibrahim yang kita zikir tanyalah Ustaz al-Kuliah ya, sama-sama kita dan sama-sama lah kita dengar kata-kata mutiara di antara beliau, insyaAllah kata-kata masyarakat. Okey, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Hasanai, kepada tuan-tuan dan puan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sihat-sihat kata, dan insyaAllah sebelum kita panjangkan lagi majlis ilmu pada malam ini, tak sangka tepi jalan tapi ada tamu-tamu syurga itu yang disebut para tamu bila mana kita melalui melepasi melintasi Raudhatul min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga, para tamu kesigara jadi alhamdulillah melalui di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dalam sebuah majlis ilmu. Dan sebelum kita panjangkan sembang-sembang lagi kita tarik, ya betul kita nak sambut Ramadan dalam masa yang sama kita nak hidupkan lagi rasa cinta kita kepada Allah SWT pada waktu kita. Mari kita berikan lagi dengan sama-sama kita berzikir dulu kepada Allah SWT insyaAllah ikut sama-sama saya lah Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, dahulu marilah sama-sama kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sesungguhnya pada malam ini, pada waktu ini, pada saat ini, pada ketika ini Allah masih lagi sudi hidup kita. Jadi kita nak kena syukur banyak-banyak. Sebab apa? Sebab Allah masih lagi sudi hidup kita bukan Allah terpaksa hidupkan kita, tidak itu kita nak kena, memang kita nak kena kenal sungguh-sungguh kita yang masih lagi boleh hidup sampai ke hari ini. Sebab apa? Sebab alhamdulillah Allah sudi hidupkan kita walaupun kita tengok tadi bulan baru lalu sebelah tadi
Dan rasa-rasa mungkinlah dalam ambulans itu mungkin ada orang sakit tenat ke, ataupun mungkin dia nak ambil orang accident kat depan sana ke. Wallahu a'lam bisawab. Yang pasti dia tak datang sini. Kalau datang sini tu maknanya mungkin ada yang tenat juga tu. Jadi sebab itu kita nak kena syukur banyak-banyak tuan-tuan. Allah masih lagi sudi hidupkan kita, dan hingga ke hari ini bukan sekadar kita dihidupkan, bahkan Allah berikan kepada kita macam-macam pula. Macam-macam apa dia? Macam-macam nikmat. Allah berikan kepada kita makan, Allah berikan kepada kita pakaian, Allah berikan kepada kita tempat tinggal, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita sebuah negara yang aman, damai, tenteram. Allah berikan kepada kita keluarga, ada ibu, ada ayah, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, ada abang kakak, ada adik-adik, alhamdulillah. Dan Allah berikan kepada kita segala-galanya. Jadi dengan macam-macam Allah berikan kepada kita, kita nak kena apa dia tuan-tuan, nak kena terus kita sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tak lama lagi Ramadan akan datang. Kejam celik, Syaban dah nak habis, Ramadan dah nak datang. Nasib kejam boleh celik, ada orang kejam tak celik-celik lah. Tuan-tuan, kejam celik, Ramadan dah nak datang. Dan saya masih ingat lagi, bila setiap kali nak main Ramadan, nak datang Ramadan ni, antara pegawai saya sampai sekarang masih ingat lagi lah. Banyak sebenarnya kalau kita nak ingat, bagi saya lah, bagi saya ni kalau kita setiap tahun ataupun bermula lah, dia semenjak tahun 2009 lah terutamanya. Sebelum-sebelum tu mungkin cerita lain lah, ceritanya lain. Tapi setiap kali nak datang Ramadan bermula pada tahun 2009 sampailah sekarang. Sampailah sekarang, antara satu perkara yang saya masih teringat lagi sampai sekarang pada itulah dia. Dan hari di mana dan meninggal dunia abang saya. Abang saya semua kenal rasanya lah. Saya ni mungkin orang tak berapa kenal. Tetapi abang saya insya-Allah rasa-rasanya kalau sebut namanya ataupun tengok muka saya semua kenal. Asli Rabbani tu abang saya. Yang nyanyi lagu apa dia? Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya, kita bersama. Mungkin lagu tu makcik-makcik tak berapa tahu. Buka Astro 106 sebelum nak azan maghrib ke azan subuh ke, ada zikir Subhanallah, 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 Subhanallah. Ataupun kadang pasang radio kita dengar nasyid, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Kita tak boleh nyanyi banyak-banyak. Kalau nyanyi banyak-banyak kita rasa tak sedap. Jadi saya pendek-pendek. Sebab apa? Sebab suara saya dengan dia, saya sedap sikit. Dia sedap banyak. Jadi pada tanggal 13 Ogos 2009, 13 Ogos 2009 pukul apa dia, hari Khamis, tuan-tuan, 13 Ogos 2009 hari Khamis jam 10.30 pagi, di mana di angkasa puri di Kuala Lumpur sana. Masa tu Ustaz Asri dia tengah duduk atas kertas dengan Kemudian Rabbani. Masa tu ada satu majlis apa sempena rancangan syahadah. Dan tiap-tiap kali Ramadan pukul 6.30 petang, kalau kita buka TV 1, Allah Alam lah tahun ini ada ke tidak, tapi tahun sebelum-sebelum ni 6.30 petang TV 1, kalau kita buka ada satu rancangan namanya syahadah. Jadi Ustaz Asri itu dijemput oleh penerbit rancangan tersebut. Dia kata Ustaz kena datang ni, kalau Ustaz tak datang tak syok. Walhal sebenarnya Ustaz Asri tak datang pun tak apa. Ataupun kalau dia datang, dia tak nasyid pun tak apa. Tapi penerbit minta dia nasyid juga. Sebab apa? Sebab memang lagu tu setiap kali rancangan syahadah tu memang akan dipasang. Jadi Ustaz Asri baru nak nasyid masa tu pukul 10.30 pagi tu. Dia akan petang di mikrofon, di Ustaz, start music. Sebelum dia nak naik tu, dia tanya pada penerbit dulu, ada Quran tak? Mushaf Quran tu. Kenapa Ustaz? Saya cadang nak baca lah 2-3 ayat dulu sebelum nak nasyid tu. Jadi penerbit kata tak ada. Tak apalah, kalau tak ada tak apalah. Jadi dia akan pentas, kemudian dia nak mula nasyid. Jadi muzik dah pasang, start kira 3, 2, 1. Dia pun nak nasyid lagu apa dia? Syahadah, satu lafaz kalimah taibah. Syahadah,
nak nasyid lagu tu tuan-tuan. Baru kira 3, 2, 1. Baru nak nasyid. Tapi dia tak tempat nasyid, jatuh. Dan perkataan yang paling akhir keluar daripada mulut ialah jatuh. Pukul 10.30 pagi dia jatuh. Sedang dalam masa yang sama pukul 10.30 pagi hari yang sama, Khamis juga tuan-tuan, tapi di tempat yang lain. Saya masih tu berada di Ipoh, di Hotel Casuarina. Sekarang ni dah jadi Hotel Impiana. Saya sedang berceramah kepada hampir 300 orang bakal jemaah haji negeri Perak yang akan pergi haji pada tahun tersebut. Dan ikut package lah, tuan-tuan. Jadi saya ceramah sampai habis pukul 11. Sampai habis ceramah saya tengok dalam telefon saya banyak panggilan, banyak mesej. Jadi saya buka mesej tu, dia kata apa dia? Ustaz, orang tak ada lah. Pukul berapa? Pukul 11. Dia jatuh pukul 11.30 pagi. Pukul 11 dia dah tak ada lah, tuan-tuan. Saya rasa macam tak percaya. Semalam saya bercakap dengan dia, saya bawa hello dia, tapi kenapa hari ini dia tak ada? Kenapa dia yang bercitanya? Rupanya itulah dia jatuh, ingatkan pingsan, rupanya terus tidak ada sebab apa, sebab jantungnya dah tak berfungsi lagi lah. Itu report doktor lah. Report doktor jantung tak berfungsi. Siapa yang sebelum nak sini dari report doktor kata jantung tak berfungsi? Ada tak satu-satu yang sebelum datang sini dari report doktor Makcik punya jantung tak berfungsi lah? Ada tak? Ada tak ada? Jadi kalau doktor kata kat kita, makcik jantung tak fungsi, dia jalan juga tu namanya bukan orang. Itu hantu. Tuan-tuan. Jadi dia dah tak ada, tuan-tuan. Walaupun dia tak ada 2009, dia tak ada 2010, 2011, 2012. Dia dah kena 4 tahun, dia tak ada. Walaupun dia tak ada, tuan-tuan, tapi Masya Allah sampai sekarang seakan-akan dia masih ada lagi. Abang saya walaupun dah tak ada, dia boleh azan lagi. Tapi bukan azan kat masjid. Kalau azan kat masjid semua lari. Dia azan dekat TV, dia azan kat radio, dia boleh nasyid lagi, dia boleh baca Quran lagi. Ini tuan-tuan. Ada orang tanya dekat saya, Ustaz, muka dia keluar dekat TV, baca Quran, azan, nasyid ni sebagainya, tak sedih ke adik keluarga? Saya kata tak sedih apa, baguslah dia keluar baca Quran. Bagus lah, sebab orang hidup tak baca Quran. Orang hidup tak nak beramal, dia beramal dari orang mati. Jadi tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya sengaja cerita benda ni juga apa sebenarnya. Bukan saya nak cerita abang saya itu baik, bagus, tidak. Dan baik, bagus itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun tak tahu. Kadang nampak macam bagus, tapi belum tentu. Tuan-tuan, saya ni selalu keluar TV. Atau mana-mana pun kalau ceramah, Ustaz ni selalu keluar TV. Orang yang keluar TV bagus. Tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu lah, yang keluar TV belum tentu bagus. Tapi baguslah keluar TV dan tak keluar langsung. Jadi macam-macam bagi-bagi jangan jealous lah. Nak keluar TV jangan risau. Tidur di tepi jalan, insyaAllah confirm besok keluar TV. Hidup mati itu belum tentu. Tapi insyaAllah kita ada kamera malam ni. Jadi kita punya rancangan malam ni dirakam tu. Ini namanya secara langsung, yang tak disiarkan langsung. Tapi kalau nak tengok boleh ambil dia punya rakaman nanti tuan-tuan. Jadi nak beritahu ke sebenarnya, saya bukan cerita tadi sebab apa bangga-bangga seronok tak terbasar, tidak. Nak ajak kita semua untuk bermuhasabah. Tuan-tuan, ini abang saya dah meninggal dunia. Bukan abang saya saja tuan-tuan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dah tinggalkan kita lebih 1400 tahun. Dah tak ada lah. Tapi nama yang sampai disebut, masih disebut sampai sekarang. Seakan-akan Nabi itu masih hidup lagi dengan kita. Jadi bila mana kita dengar selawat, kita dengar qasidah memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya Allah, kita rasa itu. Tuan-tuan, dengar lagu apa dia? Laukana ma'inana al-hamid. Malu saya nasi tak sedap. Tu adik dunia nasi sedap tu. Orang silap sebab tu tak ada berbani. Adik-adik tu ni. Johan adik-adik tu. Adik muda ni. Saya pernah panggil juga jadi tetamu dekat panggilan kita sikit. Ustaz Fidas ni sama juga. Saya pernah jemput. Dari dia jadi tetamu dalam rancangan TV sikit. InsyaAllah nanti saya jemput seasana yang baik. Masuk rancangan TV sikit. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi Nabi kita dah lama tinggalkan kita. Sahabat begitu juga tuan-tuan. Alim ulama salafus saleh Imam Syafi'i dah tak ada dah sekian lama dah. Tapi seakan-akan masih hidup sampai sekarang. Abang saya dah tak ada, dah masuk 4 tahun lebih dah tak ada dah. Tapi seakan-akan dia masih hidup sampai sekarang. Sebab apa? Sebab masih dengar lagi suaranya, masih dengar lagi mengajinya. Jadi ini kita nak kena renung sungguh-sungguh.
kita yang masih hidup sampai sekarang. Ini tuan-tuan. Orang yang dah tak ada tu satu bab. Yang dah tak ada tu kebaikannya masih mengalir sampai sekarang. Kita yang masih hidup lagi sampai sekarang ni, mari sama-sama kita muhasabah. Kita masih hidup sampai sekarang ni. Pagi tadi kita bangun, sampai sekarang kita belum padang-padang lagi. Kita dah hidup 30 tahun, 40, 50, 60, 70. InsyaAllah kalau panjang umur kita akan terus hidup di atas muka bumi Allah izinkan. Tapi dengan umur kita yang panjang lagi tuan-tuan, yang umur kita masih kita hidup ni, apa kita buat? Adakah kita buat kebaikan ataupun sebaliknya? Ini tuan-tuan. Bulan raya 5 tahun sekali kan kita dah gaduh janji haji. Itu bukan orang Rasul yang tak lain. Ini kadang kita fikir-fikir lah tuan-tuan. Jadi sebab itu dengan datang ke Ramadan ni, kita akan tadi Mai ni, marilah sama-sama kita mengingatkan, kita buat persiap sungguh-sungguh. Buat persiap sungguh-sungguh utama sebenarnya untuk kita lipat gandakan lagi kita punya amal ibadah. Lipat gandakan. Sebab inilah bulannya. Walaupun betul tuan-tuan puan, Ramadan tu dia akan datang, dia akan pergi. Tapi paling tidak mainlah tahun ni, pada tahun ini tuan-tuan 1434 Hijri, kita sungguh-sungguh. Itu sungguh-sungguh hidupkan amal pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa yang tuan-tuan lepas kita buat tahun ni, rasa-rasa kalau tak hidup kita jangan buat. Apa benda-benda yang tahun lepas rasa-rasanya kita buat tak bagus, jadi tahun ni jangan kita buat. Jadi sama-sama lah kita renung, sama-sama kita muhasabah. Ustaz ni saya nak ceramah tu sampai habis kan, betul Ustaz saya nak tanya lagi. Saya tanya Ustaz. Kan? Sebab saya selalu keluar dekat rancangan Tanya Ustaz selalu keluar dekat rancangan Tanya Ustaz. Orang tak faham tanya ni. Jadi insyaAllah lepas ni saya jarang keluar dekat rancangan Tanya Ustaz. Saya akan buat satu rancangan namanya Ustaz Tanyalah. Jadi pada malam ni insyaAllah saya akan tanya tuan-tuan puan. Tuan-tuan boleh jawab. Saya tak tahu. Siapa tak boleh jawab tak boleh balik. Tuan-tuan puan. Satu rancangan yang popular di televisyen di TV9. Tanyalah Ustaz, tanyalah Ustazah. Betul, tuan-tuan tak faham kita tanya bagus, bukan tak bagus. Tapi kalau banyak sangat tanya susahlah tuan-tuan. Tanya sini-sini, tanya sini-sini, tanya sampai amal bukan tak buat-buat langsung. Belajar dah banyak dah. Tapi itu yang tuan-tuan dulu dia jawab kata siapa yang banyak tanya, neraka lah tempatnya. Tuan-tuan jadi sama-sama ingat. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Ustaz, ini kita nak sama-sama ingat. Sama-sama kita renung. Yang namanya hidup ni bukan satu benda yang kita nak sia-siakan, tidak. Hidup ni satu benda yang kita nak kena manfaatkan sungguh-sungguh. Manfaatkan sungguh-sungguh. Tuan-tuan, jadi nak manfaatkan hidup ni dengan apa? Dengan beramal. Beramal. Ni tuan-tuan. Kita nak kena manfaatkan hidup ni dengan apa? Dengan beramal. Tuan-tuan dengar suara saya ke dengar suara motor? Dengar dengar suara saya? Saya tak dengar suara saya. Dengar tak? Dengar, alhamdulillah. Maknanya okey, telinga okey. Okey kalau tak okey nanti saya ganti Ustaz. Wahid dia buat perubatan. Dia sambung keluar dari telinga tu banyak-banyak. Okey. Ini dia. Jadi kita nak kena renung, kita nak kena muhasabah sungguh-sungguh, menyatakan terima kasih kita, syukur kita pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita Allah sudi hidupkan lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab abang kakak kita, mak ayah kita, saudara mara kita, tuan-tuan, saya baru nak masuk sekolah lah, mak saya pula tak ada. Ini yatim pematu nama dia, bukan yatim piatu. Dah lepas balik pun nak ngaku yatim piatu lagi, dia tak malu. Tuan-tuan, ayah saya dah lama tak ada, tahun 2007. Mak saya baru tak masuk sekolah lagi, dah lebih kurang dalam mungkin nak masuk dalam sebulan. Dia meninggal dunia hari Selasa. Hari Selasa 28 hari bulan Mei. Hari ini baru hari 19 so maknanya belum masuk sebulan lagi lah. Saya bawa balik bekal dengan saya dan kita sama-sama berjumpa. Bulan 3 balik sonong dia kata mak saya ni ukur seorang badan dah hampir 4 tahun 5 tahun tak boleh jalan. Jadi kami adik-adik bawa dia lah naik kursi roda, kita tolak sama-sama sonong. Jadi balik bawah ni saya pergi umrah, jumpa dia kata dia nak pergi lagi, rupanya tak sempat tuan-tuan. Ini dia. Jadi mak ayah kita, ibu ayah apa dia, abang kakak kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita yang sama-sama puasa tahun lepas tapi tahun ini tak ada sama. Sebab apa? Sebab dia kena berpindah alam.
tuan-tuan, kita masih berada di alam dunia. Sekarang kita berada di alam dunia, tapi kawan-kawan kita sekarang ni yang tak ada sama-sama kita, dia tak ada duduk masa bersama kita. Dia duduk kat mana? Dia duduk di alam barzah. Tuan-tuan, duduk di alam barzah. Sebab kita tahu manusia ni dia pernah hidup di alam apa dia? Alam roh. Itu dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, alam rahim, perut mak kita 9 bulan 10 hari. Yang ketiga, alam dunia. Ni sekarang kita tengah duduk dekat alam dunia lah ni. Berapa tahun kita tak tahu. Tapi bila dah sampai masanya, kita akan pergi ke mana tuan-tuan kan? Pergi ke alam barzah. Alam barzah dekat mana? Orang kata dekat kubur. Tak ada. Tapi siapa yang mati tak ada kubur macam mana? Tuan-tuan, ya? Jadi nak masuk alam barzah tu kena mati. Habis alam barzah, tapi Nabi sebut alam barzah adalah pintu gerbang untuk kita menuju akhirat. Kalau baiklah kita di barzah, baiklah kita seterusnya. Tapi kalau di barzah tu kita tak baik, sebab mati kita su'ul khatimah, mati tak bagus, maka meranalah dan binasalah kita di dalam tu. Habis alam barzah, kita akan masuk ke alam mahsyar pula. Ya, kita akan dapat buku catatan amalan daripada tangan kanan ataupun kiri. Kita tahu nasib kita, kita siratal mustaqim macam mana, mizan kita macam mana, namanya alam mahsyar. Dan akhir sekali kita akan bertemu dengan satu alam namanya alam akhirat. Alam akhirat yang pun tuan-tuan, kita akan masuk syurga ataupun neraka, yang kedua-duanya khalidina fiha abada, kekal selama lamanya. Tuan-tuan, itu 6 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Ada satu alam saya tak sebut, alam flora. Ya? Minta maaf lah siapa kerja alam flora saya tak sebut dan malah ada tak ada kena-guna sebab alam flora tu masih dekat dunia. Tuan-tuan, ya? Ibu ayah kita yang tak ada sekarang ni berada di alam barzah. Apa dia tengah buat tuan-tuan? Mungkin sebahagian besar dia sedang menangis. Menangis sebab apa? Sebab minta dihidupkan kembali, tuan-tuan. Ya? Rasulullah pernah satu ketika dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku nak tanya pada kamu, ya, nak tanya pada kamu, bila mana seorang itu meninggal dunia, mati, ya, apakah resah yang paling menyedihkan bagi si mati? Tuan-tuan, kita masih hidup ni banyaklah yang menyedihkan, tak dapat makan KFC, sedih, ya, walau tak sedap mana pun, betul, ya. Apa lagi tuan-tuan, macam-macam. Tapi nanti bila kita mati, ketika itu ada lagi perkara yang paling menyedihkan. Nabi tanya pada Aisyah, Aisyah tak boleh jawab. Aku tak boleh jawab ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pun sama pula. Saat yang paling menyedihkan bagi si mati ialah bila mana dia dah mati. Kita dah mati tuan-tuan. Kita punya jenazah tertujuh, terbaring dah depan rumah tu. Dia selimutkan, dikapankan. Masa kita terbaring tu, roh kita keluar. Roh kita keluar. Sebab kita tahu kita ni ada dua, betul tak? Kita manusia ni ada dua. Satu namanya jasad, yang luar ni, ya? Kita sebut jasmani, betul tak? Jasmani. Dalam bahasa Inggeris disebut jasmani, ya? Itu namanya jasmani. Bekerja, cari duit, sudah, tuan-tuan, itu cerita dia. Jadi yang luar ni namanya jasmani, yang dalam namanya rohani. Jadi bila kita mati tuan-tuan, rohani itu akan keluar, roh itu akan keluar. Bila roh keluar, dia akan lihat pada jasadnya. Lah, badan aku duduk, dia tak boleh buat apa dah. Tu dia nak angkat tangan pun tak boleh. Dulu tangan dipantang, sapu tu pam sikit-sikit. Mulut pun tak boleh nak cakap. Dulu masa dekat dunia, oi lancangnya mulut dia. Tuan-tuan buat. Kaki dulu tenang-tenang, sepak-sepak orang. Tapi hari ni tak boleh nak buat apa-apa. Memang tak boleh buat apa-apa dah. Sedangkan masa tu, dia tengok orang yang duduk gigi kanan dia masih boleh ngaji, masih boleh zikir, masih boleh berdoa, masih boleh beramal. Dia tengok orang lain masih boleh beramal, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Jadi Nabi kata itulah gesah yang paling menyedihkan bagi si mati. Orang lain masih boleh beramal, beribadah, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Jadi sebab itu ibu ayah kita dah tak ada sekarang ni. Jadi yang sedang berada di alam barzah, mungkin sebagian besar yang menangis, sebagian merajuk pada Allah SWT. Minta apa tuan-tuan? Minta dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk beramal. Bila dah sampai kubur baru dia tahu, oh ini namanya mati, ya. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kara datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Ini tuan-tuan, itu antara cerita-cerita kematian. Betul tak betul? Wallahu alam.
Tapi itulah antaranya. Sebab saya pun tak mati lagi. Sebab tu saya pun tak tahu. Ya? Tapi itulah antara benda yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis, tuan-tuan, segi kisah-kisah. Ini kan. Ya? Setelah dikubur baru menyesal, teringat diri membuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Sampai dalam tu, dia tengok dia tak boleh buat apa-apa sebab tu dia nangis. Menangis berhenti berani pada Allah SWT. Tapi mustahil. Mustahil. Tuan-tuan, kita dah ke depan boleh kebakar balik. Kita dah tinggalkan dua alam, alam roh, alam rahim. Kita dah tinggalkan, boleh bosan balik, boleh masuk perut mak kita balik. Tuan-tuan, tak boleh. Jadi sama lah juga, siapa yang rasa pada alam barzah, mustahil dia boleh bosan balik ke alam dunia. Tapi itulah dia minta suruh-suruh. Dia minta ke Allah, minta ke Allah. Tapi Allah kata tak boleh. Jadi suatu marilah sebentar kita main hidup ni, kita minta suruh-suruh, kita muhasabah suruh-suruh. Sebentar kita hidup ni, sempat jumpa Ramadan lagi ni, kita siap-siapkan seluruh diri kita untuk apa? Untuk ni dia, pesta. Pesta ibadah. Sebab Ramadan ni pesta ibadah. Tuan-tuan, jangan kita ingat pesta lain je. Ibadah pun ada pesta dia juga. Nikul lisyain musim. Nabi sebut untuk segala-galanya ada musim. Jadi musim ibadah tu bila? Di bulan Ramadan. Bulan lain pun kita punya ibadah juga. Contoh ini bulan Sya'ban. Ini Sya'ban tuan-tuan, nama dia bulan Sya'ban. Ada orang kata bulan Sya'ban tak elok kahwin. Betul ke? Betul ke tuan-tuan? Ada orang kata, Ustaz, bulan Sya'ban tak elok kahwin ke? Wallahualam saya tak tahu. Tapi saya memang kalau ada orang ajak kahwin, saya seronok sangat. Dia kata siapa kahwin bulan Sya'ban nanti dia akan bercerai. Ya ke? Saya pun tak tahu tuan-tuan. Ni mana-mana orang kita ni suka hati je. Janganlah. Kebetulan ada orang tu nikah bulan Sya'ban, dia cerai bulan Sya'ban, tu lantak dia. Kalau orang kita suka sangat pun, kadang dia bukan nak bercerai pun, saja bercerai. Saja dia nak cerita sejarah 33 hari bulan 3 tahun 2003. Betul tak? Dia pun nikah. Antara dia 33,333 sen. Tahu tak cerita orang tu? Ke orang sini tak tengok suara khabar. Suara khabar ni betul dua je, nombor loter dengan bola. Jadi sebab tu orang tak suka tengok. Allah Alam saya pun tak tahu. Jadi kadang ada orang kita suka je. Nikah 3 bulan 3 tahun 2003. Antara dia 33,333 sen. Cukup 3 tahun. 3 bulan 3 tahun 2006. Apa jadi? Bercerai. Seronok tu dia. Jadi orang kita kadang macam tu. Dia tanya betul ke Ustaz, bulan Sya'ban ni tak boleh kahwin. Kenapa? Siapa kahwin bulan Sya'ban, siapa nikah bulan Sya'ban nanti cepat bercerai. Tapi itu masalah lah. Pandai-pandai kita bukan Tuhan. Ni tuan-tuan. Dan kebetulan rezeki Sya'ban lah. Sebab apa? Sebab bulan Sya'ban kahwin pun kalau kena cara dia, itu ibadah. Tuan-tuan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Sya'ban tuan-tuan. Sya'ban dalam bahasa Arab dia ambil pada perkataan syu'ab. Syu'ab tu maknanya cabang-cabang. Sebut cawangan nanti marah pula kata dia. Ustaz dah buka cawangan juga. Ini cabang. Jadi kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasya'bu fi khairan katsiran. Kalau sesungguhnya pada bulan Sya'ban ini kita dituntut untuk apa? Untuk pelbagaikan, untuk perbanyakkan apa dia cabang-cabang amalan. Jadi bulan ini kita kena susun elok-elok lah. Sembahyang, kalau sembahyang tu ada yang fardu, ada yang sunat. Selama ni kita buat fardu, sembahyang zuhur, sembahyang subuh, contoh subuh, zuhur, asar, isyak. Jadi bulan ini jangan buat yang wajib saja, sunat keluar, buat dia. Tambah lagi pula, bangun tengah malam, tahajud ke contoh lah. Siang pula tambahnya duha, dia. Itu kalau yang namanya sembahyang. Yang puasa pula, puasa qada, puasa sunat Isnin Khamis, contoh. Itu dia tuan-tuan. Apa lagi? Kalau yang namanya Quran, ini mengatakan dengan puasa je. Ada orang kita ni bulan puasa dia pun nak kata Quran. Orang sebenarnya kata Quran ini bila-bila boleh. Yang lagi terbuatnya kata masa kahwin. Bila kahwin mesti nak kata.
Bahkan sebenarnya khatam tu bila-bila pun boleh. Nasib baik masa kahwin tu tuan-tuan, masa dia khatam tu dia baca doa sampai pulang surah Nas. Kalau dia baca 30 juzuk Alif Lam Mim tu tuan-tuan sampai minati Nas, rasanya 3 bulan lepas tu berkahwin. Pak Iman nak tunggu kat bawah. Bila dia nak nikah ni, sekejap tengok pengantin sekejap. Dah tu satu tak habis-habis lagi lah, Mam. Saya ikut datang lepas sebulan lah. Tuan-tuan. Jadi kata Quran ni jadikan satu budaya, tak betul. Itu salah tuan-tuan. Jadi maknanya bersedia, perbanyakkan baca Quran. Jangan tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Apa tuan-tuan? Murid zikir, doa-doa, selawat-selawat. Perbanyakkan. Perbanyakkan, perbanyakkan di bulan ini. Sebab apa? Sebab kalau kita tak biasa perbanyakkan amalan di bulan ini, takut-takut nanti bila mai Ramadan dia belum, dia tak tahu nak buat apa. Yang dia nampak bazar Ramadan, bazar Ramadan, bazar Ramadan. Lailatul Qadar pun dah jadi Lailatul Qadar lah. Dia sibuk penuhkan shopping center, masjid surau penuh juga, tapi 10 mula-mula je. Itu pun terawih 10 rakaat, yang 8 rakaat itu yang penuhnya. Itu standard lah masyarakat itu. Mana-mana pun tuan-tuan, saya pun sama. Saya bukan suka terawih banyak-banyak. 8 rakaat 2 jam tu dah bagus dah. Tuan-tuan. Ada seorang kadang bila dia terawih, dia tanya, kau imam kau terawih berapa? 8 atau 20? 8. Baru 8. Fatihah berapa nafas? 1 nafas ke 3 nafas? Mana kalau dia sebut Fatihah 1 nafas, itu lagi pendek tu. Lagi dia begitu. Tuan-tuan, saya pernah belajar dekat Mesir. Belajar Mesir. Masa saya belajar Mesir, tahun 90-an. Tahun 90. Saya belajar dekat Mesir. Sampai-sampai saya dekat Mesir, member-member dekat Mesir kata, Lee, dalam puasa sini special, Jibril turun. Kata hampa yang narut lah. Dia kata, dalam puasa sini special, Jibril turun. Kalau yang begitu tak pun, kau tak kena kita tunggu lepas tu. Sampai saja bulan puasa tuan-tuan, dia ajak saya pergi satu masjid. Masjid tu jauh sikit lah daripada Bandar Kairah tu, kena keluar sikit, masuk dalam sikit. Masjid tu sangat besar. Nama masjid tu apa dia? Masjid Amr bin As. Memang sangat besar. Dan tak ada dinding. Orang Malaysia tak suka pergi masjid tu sebab tak ada sandok. Orang Malaysia ni sekali kalau masuk masjid, standard dia tengok diam, dinding. Diam, dinding. Alamak, diam dah 2 orang. Dinding pun dah penuh dah. Duduk kat tengah lah. Bila duduk tengah, nawaitul tu dia. Dia tak sempat tikah. Jadi saya pergi masjid tu. Pergi masjid tu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tuan-tuan, start pada maghrib, Isyak, tarawih, penuh masjid. Melempar-lempar sampai keluar. Memang 20 rakaat orang tak lari tuan-tuan. Kunut malam kedua, ketiga dah ada kunut tuan-tuan. Kita tunggu 15 baru ada kunut. Tak, Arab ni kadang malam pertama pun dah ada kunut. Dia tak heran tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni gaduh. Betul tak? Mana boleh kunut? Nanti tunggu 15 Ramadan perlu kunut. Bila dah kunut pula tangan tu macam ni ke macam ni macam ni lah macam ni tuan-tuan. Bengkak gaduh, tak semayang. Ini lah semayang sampai bengkak-bengkak gaduh. Orang tak semayang, tak heran tu. Tuan-tuan, ini masalah. Saya semayang dekat masjid tu tuan-tuan, 20 kan orang tak lari. Sebab apa? Sebab yang jadi imam tu Syekh Jibril nama dia. Apa ni kuat pun. Dia kata inilah Jibril. Tu cerita dia tuan-tuan. Syekh Jibril memang bacaan dia sangat sedap. Terawih 20 rakaat tak lari, kunut lagi tak lari tuan-tuan. Masya Allah. Sebab seorang faham, orang Arab ni faham. Kita tak faham. Syekh Jibril datang Malaysia tuan-tuan, kita bawa ke Malaysia. Jadi memang dekat Masjid Negara, dekat Masjid Besi, Putrajaya, dekat Masjid Nabi Shah Alam tuan-tuan, bawa ke Masjid Kuantan, tak tahu Masjid Al-Ustaz ni bawa pindah 8 rakaat tuan-tuan. Baru habis 8 rakaat, bertempiaran sekolah ni tuan-tuan. Sampai tak cukup tanah biak. Tanya kenapa ni? Awak lari semua ni? Ustaz, doa kunut dia panjang nak mampus. Yang piara lagi itu kata, itu nasib Jibril belum Israel turun. Kalau Israel turun, confirm bisa mampus. Jadi kita kena biasakan. Bulan Ramadan ni kena bulan Syaban, kita kena biasa, kita sediakan. Kita sediakan jiwa kita, kan? Kita punya tubuh badan tuan-tuan bersedia sungguh-sungguh. Sebab bila datang saja Ramadan, tak payah cerita dah. Mai saja Ramadan, kita boleh terus masuk gear 5 dah. Cuba kalau kita tak sedar tuan-tuan, bila masuk Ramadan, baru nak start gear 1,
Dan dia satu lapan. Jadi sebab itu semua yang dalam manusia sebelum datang dengan Ramadan dimulakan dengan satu bulan yang namanya bulan Syaban. Dan bulan Syaban yang merupakan bulan untuk di mana kita pelbagaikan amal ibadah kita biasakan. Jadi sebab itu tak ada isu nak puasa ke tak puasa, bukan isunya. Sebab memang bulan Syaban tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau siapa nak puasa mungkin puasa kodok. Orang perempuan puasa mana pernah cukup, dia dulu-dulu, betul tak? Jangan marah saya, semua tahu. Itu dia. Jadi apa salahnya kodok-kodokkan puasa? Orang lelaki pun sama juga. Perempuan tu tak apalah, dia tak cukup puasa sebab cerita lain. Orang lelaki sengaja je. Tuan-tuan. Kadang bila masak tu dia jadi tukar rasa. Itu masalah tu. Alah-alah tak puasa. Jadi sebab itu semua yang bersama juga. Kita bawa hati kita, diri kita untuk kita lebih bersedia dengan bulan special yang Allah nak berikan kepada kita. Sebab para sahabat mengadu kepada Allah SWT, mengadu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, macam mana kami ni umur ni pendek-pendek, umur umat dulu bolehlah panjang-panjang, ada sampai 1000 tahun, ratusan tahun, kami ni 60, 70. Memang Nabi sebut umur umatku mabai dengan sikit lah sahabat ni antara 60 ke 70. Jadi macam mana ni nak saingi amal ibadah orang dulu? Nabi kata jangan risau, jangan tenang, umat aku ada Ramadan. Dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Inilah. Jadi ini antara orang kedua. Bagus sebenarnya kita nak lipat gandakan amalan. Lipat gandakan amalan. Kita dapat pula bertemu dengan satu bulan yang nampak, satu malam yang nampak Lailatul Qadar. Yang kalau pada saat itu kita beramal beribadah sama macam kita beramal 1000 tahun, 1000 bulan bersama dengan 83 tahun. Betul. Jadi kalau ditanya masih bila Lailatul Qadar, wallahu a'lam, kita tak tahu. Malam ganjil. Dan malam ganjil itu ada 15 malam. Dan ada orang kata hujung yang 10 saja, ada orang kata malam 27 saja. Wallahu a'lam bisawab. Kalau kita tahu malam bila, pokok kita takkan beramal. Jadi sebab itu Nabi kata carilah di malam-malam yang ganjil, terutamanya di 10 yang akhir. Jadi ini bulan ibadah yang akan datang pada kita. Kita bersedia sungguh-sungguh, biasakan amal ibadah. Sebab memang antara bulan pertama Allah ciptakan kita ke atas muka bumi ini ialah kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi sambil-sambil kita buat apa pun banyak-banyak kelas zikir, banyak-banyak kalam, buat istighfar, banyak-banyak kalam doa. Kerana sebab kita Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, dia jumpa syaitan, dia jumpa iblis. Nabi ni dia boleh jumpa syaitan, dia boleh tengok iblis. Kita tak boleh sebab takutnya kita bersama dengan iblis. Sebab tu kita pun tahu kita ni manusia iblis. Jadi Rasulullah ni dia boleh jumpa syaitan, dia boleh jumpa iblis. Jadi dah kebetulan jumpa, Rasulullah tanya kepada iblis, wahai iblis, iblis syaitan ni sama, jangan gaduh jangan kita gaduh. Mana bos, mana murid dia, sama je. Bos murid dia sama, tuan-tuan, jangan gaduh lah. Yang penting berdua tu syaitan. Ini tuan-tuan. Jadi masa Nabi jumpa syaitan, Nabi tanya kepada syaitan, wahai syaitan, aku nak tanya pada kamu. Kamu ni memang kerjanya merosakkan manusia. Kamu ni memang kerjanya menghasut manusia, menipu daya manusia. Sebab memang manusia adalah musuh dekat dia, tuan-tuan. Dan kalau kita tahu, kita baca sejarah dulu, bila mana Allah ciptakan Adam AS, Allah ciptakan ayah dan kita, Nabi kita Adam AS daripada tanah. Kemudian bila dah siap, tuan-tuan, dah siap, dah semua Allah ciptakan, Allah perintahkan semua malaikat yang ada dalam syurga itu sujud kepada Adam, membesarkan Allah SWT. Semuanya sujud, kecuali satu, itu ada iblis. Dan Aba wastakbara kana minal kafirin. Dia kan sujud, dan tak nak sujud, dia takbur, dia sombong, akhirnya Allah keluarkan dia daripada neraka. Dan start pada hal itu, dia declare, dia isytiharkan bahawa manusia adalah musuh betul. Jadi selagi dia ada, selagi kita ada, selagi kita hidup di atas muka bumi ini, maka selagi itulah dia akan cari ruang peluang untuk merosakkan kita. Jadi Rasulullah tanya kepada syaitan, wahai syaitan, aku nak tanya pada kamu, kamu binasakan manusia ni macam mana? Maksudnya apa dia? Manusia ni akan binasa dengan apa? Contoh kita ni akan binasa dengan apa? Dan siapa kat sini ada belajar ilmu kebal? Kat kanan? Orang belajar ilmu kebal kan dia ada bantal larang dia, betul tak? Betul? Nak jelas-jelas sikit Ada nak jelas-jelas sikit? Okey. Kita ada untuk untuk lewat sebenarnya. Oh gitu. Okey, sekejap.
dengan mudah bacaan mudah. Silakan. Dua lagi. Kita ada selingan memang.